Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, seperti biasa, pagi ini hari Ahad, saya ingin menceritakan sikit tentang satu lagi herba yang paling popular, dan kalau siapa boleh teka, kalau tak tahu topik pada pagi ini, cuba teka. Dia punya tip sama warna dengan t-shirt saya. Siapa tahu? Cepat. Senang sangat kan? Kalau you tak tahu apa nama herba ni, dan warna ni, tak banyak yang berwarna. Dia tapi lebih color orange, kadang-kadang kekuningan, kadang-kadang ada putih. Zaman sekarang ni orang dah tanam yang warna hitam. Betul. Selamat berhujung minggu. Yes, sama-sama dengan you juga dan kepada semua masyarakat kita yang sempat beristirahat. Alhamdulillah, you tidak keluar ke mana-mana kan. Tapi bagi mereka yang harus bertugas, kita mulakan dengan Ummul Kitab. Kita sedekahkan kepada semua masyarakat kita yang memerlukan amat, terutama sekali bukan saja yang sakit, yang kena COVID atau sebagainya, tapi yang semua yang sakit. Sebab anda selalu, dan saya juga kadang-kadang bila cerita tentang satu penyakit, kita lupa berapa lagi jenis penyakit yang orang tengah hadapi sekarang, betul tak? Termasuk kanser, diabetes, high blood, stroke dan sebagainya. Baik, kita mulakan dengan Ummul Kitab dan kita sedekahkan kepada seperti biasa family kita, adik-beradik kita, jiran kita dan semua yang bertungkus lumus bekerja dan juga satu masyarakat Malaysia termasuk Sabah, Sarawak dan di luar negara. Okey, rakyat Malaysia, Al-Fatihah. Amin. Okey. Hari ini ialah ini dia yang you tulis tadi dah. Apa nama ni? Okey. Kunyit. Saya bawa beberapa sampel. Ini yang daripada dapur saya bawa keluar untuk you tengok. Mestilah you tahu kan daripada saya kan. Tapi hari ini dia ada sepupu dia. Anda tahu kan sepupu dia apa dia kan? Apa nama sepupu pada kunyit ni? Siapa tahu cepat? Ni dia punya nama hari ni ialah turmeric ataupun kunyit. Tapi sepupunya ialah apa, siapa tahu? Ni apa tu? Lada hitam. Okey, jadi orang Sarawak atau orang Sabah banyak tanam lada kan. Nah, so Sabah Sarawak ni atau korang Pahang banyak tanam lada, you dengar elok apa untungnya you berkawan dengan turmeric. Okey. Dan bagi mereka yang saya nak cerita pada pagi ni, jangan lupa bagi mereka yang ada Sacha Inchi Oil, buat keluar Sacha Inchi Oil, saya nak tunjuk macam mana nak gunakan Sacha Inchi Oil ni untuk bagi turbo charge. Rupanya baru saya belajar, belajar dah lama tapi baru saya yakin bila dah cuba-cuba, bila masuk dengan Sacha Inchi Oil ni, kan dia punya bunga kan macam tu kan, dia punya biji dia kan. Pernah tengok tak? Ni Sacha Inchi Oil punya punya design. Ramai dah mula nak tanam kat Malaysia. Masih lagi tak boleh nak keluar minyak dan sebagainya. Tak apa, saya keluarkan dulu. You ambil minyak ni, nanti saya tunjuk macam mana nak pakai supaya turmeric ni jadi turbo charge. Tahu turbo charge tak? Kalau dia turmeric saja, dia tak laju, tak berjalan. Saya bagi tahu kenapa. Nama sebenarnya ialah Curcuma longa. Nama sedap tau, Curcuma longa. Tapi yang penting sekali orang cari dalam potongan-potongan ni, turmeric ni atau kunyit ni, dia cuma ada lebih kurang antara 2 hingga 8% saja apa yang dinamakan curcumin. Kan you selalu dengar curcumin. Selalu orang salah tafsir mengatakan curcumin adalah turmeric adalah curcumin. Tak. Turmeric adalah kunyit. Dalam kunyit tu ada curcumin, bahan senyawa, bahan aktif yang boleh diguna pakai sebagai ubatan-ubatan tradisional ataupun memberi kesihatan pada you. Jadi orang cari banyak curcumin. Cuma dalam turmeric ni, dalam kunyit ni bukan ada curcumin saja. Kan cuma antara 2 hingga 8%. Kenapa 2 hingga 8%, tak semua sampai 10% semua? Sebab lain tanah, lain kesuburan, lain jenis, muda atau tua, macam mana you makan dan sebagainya tu memungkinkan you cuma dapat paling tinggi 2 hingga 3%. Tapi kalau you pandai dapat 8%. Tapi kalau you nak dapat sampai 7-80%, you kena dengar lecture hari ni. Boleh? Okey, kita mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi love sambil dengar-dengar tu, kita tekan share, boleh tak? Sebab ramai orang tak tahu ni. Sebab kita ambil
buat dek je. Ingatkan untuk orang apa tu masakan-masakan kari atau orang India saja, tak. Walaupun di India sudah hampir 5,000 tahun dia orang pakai. Dan yang untungnya kajian tentang turmeric ni, tentang kunyit ni ialah sampai 7,000, setengah orang sampai sekarang ni dah kata sampai 8,000 kajian sains. Kajian yang daripada universiti, daripada orang yang suka buat research and development tu, dia tengok apa ada dalam ni. Okay? Dia nak meningkatkan dia punya bioavailability, maksudnya yang boleh diguna pakai. So yang penting ialah curcumin. Kenapa orang cari sangat ekstrak curcumin dalam turmeric ni? Sebab dia nombor satu sekali ialah dia memberi protection kepada pankreas. Dahsyat tak? Sebab tu nanti kalau saya kata dia jaga orang yang diabetes, tak heran sebab apa? Dia dalam pankreas tu ada nama beta cell. Kan pernah dengar beta cell kan? Beta cells tu adalah yang keluarkan insulin, yang bagi kita stabilize kita punya glukos dan sebagainya tu. Dia curcumin ni, sebab tu orang suka pada curcumin, sebab dia membalancekan beta cell. Dia protect, dia bagi kawalan kepada beta cell. Cantik tak? Namun hari ni bagi siapa yang tak ambil dengan ni, apa nama dia? Kawan saya ni, apa nama dia? Lada hitam, black pepper. Di dalamnya ada satu bahan aktif namanya piperin, ataupun setengah orang sebut piperin. Tak kira lah piperin ke piperin ke, asalkan you masuk. Berapa banyak nak masuk nanti saya cerita juga. Tapi buat permulaan ingat 1/5 hingga 1/4 daripada jumlah ni datangnya daripada ni. Maksudnya you nak masukkan katakan 5 cubit ataupun 5 sudu benda ni, yang ni kena minimum 1 atau 2 sudu kena masuk dalam tu. Boleh faham tak? 1 hingga 2/5 minimum, untuk menjadikan bila you masuk lada hitam tu, dia meningkat sebanyak sampai 2,000 kali ganda dia punya absorption, pencernaan dan hisapan curcumin dalam ni. Okey, faham tu? Kalau you cuma minum ni ataupun makan ni, masuk dalam sayur gulai ni saja, dia tak jadi apa-apa. Dia punya absorption mungkin 2-5% je. Tapi kalau you nak sampai 7-80%, sampai 2,000, maksudnya kali ganda daripada cuma ambil curcumin biasa, maka masukkanlah apa dinamakan lada hitam. Jumlahnya saya kata berapa tadi? 1/5 hingga 2/5 daripada jumlah kunyit. Satu lagi, amalan terbaru saya, dan dah orang buat kajian, bila you nak meningkatkan dia punya turbocharge lagi laju, dia kena masuk orang panggil good oil ataupun good fat. Dan kita dah buat kajian secara inci antara yang terbaik untuk kita masukkan di dalam curcumin ni. Berapa banyak? Satu session ni cukup untuk 1 gelas, dah cukup. Dia boleh larut dalam air, sama ada janganlah panas kan. Kalau air suam pun boleh, air biasa pun boleh. You masuk, you kacau, dia lebih kuat dia punya power. Kalau tak ada sacha inci oil, you boleh ambil apa? You boleh ambil olive oil, ataupun you boleh ambil kelapa dara, ataupun you boleh pakai avocado, boleh makan dengan avocado. Dia lebih menarik curcumin dalam body you. Ataupun setengah-setengah kacang, you tumbuk-tumbuk dia seperti Brazil nut, seperti almond nut. Cukup sebagai dia punya mukadimah. Sekarang saya bagi you 20 sebab kenapa you jangan lupa kepada turmeric. Kalau boleh hari-hari pun tak apa. Okey, number one yang paling kuat, yang paling orang cari ke curcumin ni apa dia? Sebab dia anti-inflamasi. Dia mengurangkan semua bengkak-bengkak, panas-panas ataupun merah-merah, orang yang ada sakit-sakit seperti joint ataupun sakit-sakit badan, asalkan sakit je dan ada inflamasi je, dia nombor 1 di dunia yang natural. Ada orang buat kajian, dia boleh potong, dia boleh tank lah, maksudnya boleh lawan terror lah. Lebih daripada 20 jenis analgesic. Analgesic ni ubat yang pengurang sakit lah. Seperti ialah Voltaren, pernah dengar kan? Simplex ataupun Panadol, Ponston, semua tu kan. Dia lebih kuat powernya dalam 20 nama-nama di dunia ni. Ada orang buat kajian. Dahsyat lah kan? Cuma dia tak adalah macam ubat yang kita makan kat farmasi. Ubat farmasi tu tak sampai sejam 2 dia dah dapat dia. Yang ni you kena makan at least bulan 2 bulan, kadang-kadang sampai 3 bulan, nampak dia punya impact dia. Baik, nombor 1 anti-inflammation. Nombor 2 ialah dia lawan sakit.
ada kaitan lah kan, anti pain tadi, anti inflamasi, sekarang untuk sakit. Kadang-kadang tak ada bengkak, tak ada merah apa-apa, tapi kita sakit je, sakit urat, sakit tulang, sakit belakang, semua tu ni dia. Okey, lawan sakit. Nombor 3, lawan gula supaya tak naik tinggi. Dia stabilize. Jadi kalau you ambil insulin, kalau you ambil metformin ke ubat-ubat diabetes tu, berhati-hati, okey, sebab dia boleh menurunkan sugar. Walaupun bukan mendadak, tapi berhati-hati. Kalau you dah ambil 2-3 bulan, make sure you check you punya gula betul-betul ya, takut sedar-sedar nanti pengsan pula sebab hypo. Nombor 4 ialah antimicrobial. Antimicrobial ni maksudnya antibiotik lah, okey. Apa saja yang ada infection melalui bakteria ataupun nanti saya cerita virus pun, dia ada mainkan peranan, okey. Okey, good. Dah antibiotik kita yang natural. Nombor 5, dia boleh detox. Detox ni maklum sajalah, kita banyak makan benda-benda yang bertoksik, dia detox. Nombor 6, dia boleh jaga kita punya jantung pula tu lagi. Oh, lemak, dahsyat Apa caranya? Dia tak macam saya cerita semalam garlic, ataupun dulu saya cerita apa? Halia dengan bawang putih kan, itu lebih kuat sebenarnya untuk mencairkan darah. Yang ni kurang sikit, dia tidak begitu bermasalah tentang blood thinning. So you boleh makan kunyit ni, no problem boleh buat teh, no problem. Sebab apa? Bila dia detox tu, dia boleh push naik dalam badan you ada satu bahan nama glutathione. You pernah dengar glutathione kan? Glutathione ni memang dia suka hisap benda-benda yang toksik. Okey. Baik. Dalam pada dia jaga jantung, maka dia boleh turunkan blood pressure juga. So, kalau you pun makan ubat jantung dan ubat blood pressure, tolong discuss dengan doktor you dulu. Nombor 7 sekarang, dia antioksidan. Kalau you dengar antioksidan ni, kadang-kadang orang kampung dia tak faham antioksidan. Macam ni lah, kita kalau potong apple, tahu potong apple tak? Lepas sejam apa jadi? Bila kita dah potong tu, apa jadi kat apple tu, warna apa? Naik 2 jam dah tak boleh makan. Pasal apa? Dia jadi brown tu tak? Jadi color-color coklat tu kan, nak macam berkarat tu, samalah. Bila dia kata antioksidan, dia menghilangkan kekaratan dalam badan kita. Banyak benda yang berkarat dalam badan kita ni. So, it's very good. Nombor 8, okey, saya cerita sekarang, ialah dia ada kaitan pula dengan otak. Kalau you ada masalah bipolar, tahu bipolar? Bipolar ni orang kejap dia sedih, kejap dia happy, kejap dia cakap banyak, lepas tu kadang-kadang dia murung. Ni dia bipolar, sekejap ke sana, sekejap ke sini. Ramai orang macam ni. Yang biasa-biasa buat tu sakit lah. Ni yang memang dia sakit betul. Cuba you bantu bagi amalan diet yang ada landasnya dengan curcumin ataupun turmeric, ya. Alright, seterusnya saya nak bagi nombor 9 sekarang. Nombor 9 ialah kita tak sedar ni, selalunya kita nak cuci ni lah gigi kan, yang paling ketara orang pakai arang kan untuk zaman kampung punya style. Tapi rupanya orang India dia ada secret lain, dia banyak pakai kunyit. Kadang-kadang dia lumur kat muka dia. Itu satu lagi kebaikan untuk kulit sekejap lagi. Tapi untuk gigi dulu. Kalau dia tak ada arang, dia pakai kunyit, tahu tak? Kunyit ni dicampur dengan minyak. Dia orang pakai minyak kelapa pun boleh kan. Saya pernah cuba dengan sacha inci oil. Kalau tertelan pun lagi bagus. Pasal apa? Kunyit boleh telan, sacha inci oil boleh telan. Okey, semua bagus. Okey. Yang penting ialah skincare. Ramai masyarakat India pakai turmeric ni untuk kadang-kadang dia lumur satu badan pun. Tapi kita ni untuk orang-orang yang tak biasa, you boleh mulakan dengan buat mask dahulu. Tahu mask? Okey, you campur dengan aloe vera, you jadikan dia paste. Lepas tu you lumur dia, lepas tu you tunggu dalam 2-3 jam bagi kering betul-betul. Nanti you basuh lah kan. Okey. Dia bagus untuk orang yang ada penyakit kulit kat muka, tahu, seperti jerawat, jeragat tu memang bagus. Buat mask. Seterusnya nombor 11. Yang ni untuk orang yang nak menyihatkan rambut. Dia macam baja untuk rambut. Okey. Ada orang dia minum pun daripada dalam melalui peredaran darah boleh juga. Tapi setengah orang buat direct. Dia bubuh lagi sekali. Setengah orang pakai aloe vera, setengah orang dia pakai dengan macam saya pernah cuba campur dengan sacha inci oil.
you lumur lah bahagian-bahagian yang nampak macam botak-botak tu sikit kan. Tapi kalau botak mengikut keturunan memang tak boleh buat apa-apa lah. Okay, ni yang memang luruh rambut disebabkan oleh pemakanan, stres, pening kepala, masalah berkurung, tak kena matahari semua kan. Baik, sambung. Nombor 12 ialah immunity. Ini cerita yang bagus sekali. Satu dah lawan inflammation. Nombor 2 dia lawan masalah-masalah. Kan saya kata tadi macam bakteria. Dia meningkatkan immunity kita. Yang ni yang kita cari zaman sekarang ni kan. Sebab dah dibuat kajian, dia meningkatkan T cell, ni semua pembunuh musuh-musuh kita lah, B cell, macrophage, neutrophil. Kalau you study tentang darah, 4-5 nama-nama ni memang dia jadi polis kita betul-betul dengan askar kita. Baik. Nombor 13, kita yang batuk, yang ada sakit tekak. Kalaupun belum COVID dan sebagainya pun, you memang rasa risau kan. So what you do is, you minum dengan air panas. Maksudnya buat teh apa saya panggil teh kunyit, okey, ataupun orang Indonesia senang faham lah bila kita kata jahe, very famous kan. Sambung. Nombor 15, kalau siapa yang luka-luka, ni bagus ya, siapa yang ada luka-luka ataupun ada penyakit kulit seperti psoriasis atau penyakit eczema, ada yang lebih teruk skleroderma tu dah jadi keras-keras, dah kematu-kematu, dah keras tu kan, dah kronik sangat. Minum dan sapu dab ni apa orang panggil, you letak lah kat situ, tengok dia tak mari dia punya tu. Joint pain, sakit lutut, sakit sendi, semua jenis sendi, terutama sekali arthritis ataupun rheumatoid arthritis ataupun orang kena gout, you boleh senyum sikit sekarang sebab ada jawapan. Dengan syarat you ambil curcumin yang betul bersamaan dengan apa saya kata tadi, dengan lada hitam, dan kalau ada peluang cari sacha inci oil. Okey, dia datang dalam kotak macam ni. Nanti saya ajar kat you macam mana nak buat teh setiap hari. Okey. Pentingnya ialah nombor 17 sekarang. Orang yang moody, tahu moody tak? Moody ni tadi bipolar tu memang ada masalah sikit lah kan. Dari segi mental development atau mental health dia. Tetapi dari segi orang yang sakit mood tak kena ni, sat-sat dia marah, sat-sat dia tak suka nak berkawan dengan orang, dia moody je, okey, jadi sensitif je. Tolong bagi minum banyak teh kunyit ataupun dalam makanan dia tabur banyak-banyak. Banyak sangat tak boleh, ada limit dia. Nanti saya bagi tahu berapa banyak. Satu lagi masalah saya kata tadi, memori kita pun dia boleh bantu. Sebab tu saya kata tadi kalau kita combine dengan lada dan combine dengan sacha inci ni, memang tiga-tiga tu dia selari terus. Kenapa sacha inci? Sebab dia ada omega 3. Antara semua lemak-lemak yang terbaik yang kita cari ialah lemak omega 3. Okey. Dan omega 6 of course. Yang ni anda tunggu-tunggu tadi, nombor 18, kanser. Orang yang kena kanser, makanan harian you wajib kena ada turmeric, hari-hari kena ada. Okey, tak ada pilihan. You kena minimum berapa kali. Saya akan bagi sekejap lagi dosage dia. Lagi dua, nombor 19 ialah anti-aging. Seperti biasa untuk awet muda. Kalau you dah pandai senyum, you dah pandai tu semua, kulit kita mesti dijaga collagen supaya tidak jatuh dan sebagainya. Inilah dia antaranya. Okey, herba-herba turun-menurun, okey, yang boleh diguna pakai. Kita tutup cerita pada hari ini dengan, siapa tahu kalau ada anti-aging, dia mesti ada pengurusan badan, bukan management of the body, bagi slim body kita. Sebab apa? Kalau siapa yang kombinasi dengan lada hitam betul-betul dan you masuk dengan sacha inci, you tengok apa jadi kat perut you, terutama sekali yang buncit, memang lawannya ialah curcumin. Is the main factor untuk nak kuruskan badan. Baiklah, anda yang ingin menulis, sila copy dose dia. Atau sebelum dose tu saya bagi sikit side effect. Okay? Apa benda dalam dunia ni pun Tuhan bagi tu ada dia punya kebaikan, tapi kalau salah pakai dia ada keburukan dia. Jadi kita kena tahu sedikit sebanyak side effect ya. Walaupun tak begitu teruk sebab orang dah pakai beribu-ribu tahun, tapi ada juga orang yang bila salah makan ni dia kena gastrik ataupun dia kena heartburn. Jadi you kena test dulu kalau you ambil satu gelas satu hari you tak kena gastrik, that means betul. Kalau 2 gelas pun okey, 3 gelas pun okey, berarti you tak ada masalah gastrik dengan turmeric ni. Orang ada, terutama sekali bila dia combine dengan apa? Dia combine dengan lada hitam ni kan. So dia ada masalah heartburn. Pernah dengar heartburn? Sakit ulu hati, macam nak
juga lagi. So, tapi saya untuk orang GERD, saya bagi juga benda-benda seperti turmeric ni pasal apa? Untuk sikit-sikit dia makan hari-hari atau minum hari-hari, dia boleh menyelesaikan masalah apa tu lapisan usus kita yang ataupun perut kita yang dah mula nak jadi macam ulcer tu. Baik. Ada masalah juga side effect tentang bloating. Orang yang suka kembung-kembung, cuba you check tengok. Kalau you minum dia clear, that means you okay. Setengah orang dia lebih kembung dan dia lebih cramp. Okay. Setengah orang gula tadi kena berhati-hati kalau you ambil ubat darah tinggi pun sama juga, sebab dia boleh menurunkan. Dia dah turunkan lagi, cantik, result you nampak menurun-menurun, you kena discuss dengan doktor dulu sebelum you nak kurangkan ubat-ubatan. Memang itu tujuan saya pun, you kena kurangkan ubat daripada sintetik punya ubat. Nombor 5, orang pregnant dan budak masih menyusu tak payah. Okey, jangan you ambil turmeric banyak-banyak sangat, okey. Sebab nanti ada mungkin kita tak tahu kesan sampingan dia. Okey. Dan last sekali, yang paling penting orang yang ada masalah gallstone. Tahu gallstone? Masalah batu hempedu ataupun you punya gallbladder tu dah sangkut-sangkut, pernah ada masalah sampai naik kuning mata semua tu sebab ada block bile duct you tu, masalah ni kan, bile tu, tolong jangan ambil turmeric ni. Ada masalah side effect dia. Sekarang tiba masanya saya bagi dos berapa banyak satu hari yang you dibenarkan. Saya cerita maksimum dulu, okey? 3 kali sehari. 3 kali lah, maksudnya satu sudu tadi tu, maksimum you buat 3 kali sehari. Pagi, tengah hari, malam. Itu yang tu paling tinggi. So, jangan main ke arah tinggi. Main yang agak moderate. Jadi, apa you kena buat? Kalau saya, paling tinggi, setengah sudu tadi, saya suruh masuk dalam saya punya teh. Lepas tu, saya buat 2 kali sehari saja. Pagi sekali, malam sekali. Buat teh panas. Tetapi saya wajibkan, katanya ialah apa? Wajib masukkan apa? Masukkan lada hitam 1/4 ataupun 1/5. Berarti kalau saya masuk setengah sudu, saya ambil 1 atau 2 cubit je. Apa ni? 2 cubit apa ni? Lada hitam. Okey, lada hitam yang dah ditumbuk halus lah supaya tak berketul-ketul pula kan. Hitam yang tapis, kalau dia dah lembut, berketul-ketul sikit, kasar-kasar je, you gigit je terus kan. Dan untuk mereka yang nak booster, nak betul-betul turbo charge, you masukkan 1 sachet apa dinamakan sacha inchi oil. Okey, jangan malu. Yang ni saya sendiri yang usahakan. So you ambil minyak dia. Bila minyak seperti sacha inchi oil ni dimasuk dengan lada hitam, maka curcumin tu dahlah susah dia nak absorb kan. Walaupun dia 8-9% pun dia boleh absorb semua, alhamdulillah. Itu yang diperlukan. So saya nasihatkan cuma 2 kali sehari, setengah sudu teh. Cukup. Yang nak masuk dalam kari, nak masuk dalam you punya masakan semua tu, silakan. Yang tu bonus lah kan. Okey, kalau you beli kapsul, kok you malas nak buat teh ataupun you jenis orang yang suka membeli. Dalam pemerhati ni, ramai orang yang suka membeli ni. You nak juga beli, okey. Perhatikan, make sure dia tulis 95% pure. Maksudnya standardized dia tu 95% dia punya turmeric ni. Jadi curcumin dia tu tinggi, dan kalau macam tu you dibenarkan maksimum cuma 2000 mg. Saya ulang, 2000 mg. Selalunya yang dijual tu 500 mg. So kalau saya ambil pil, saya ambil cuma 2 biji je sehari maksimum, tak boleh lebih. Itu kalau jenis orang yang suka membeli lah kan. Tapi kalau saya, takat-takat turmeric ni boleh buat sendiri. You sagat sendiri, you potong sendiri, dan tiba masanya saya tutup dengan teh turmeric. Dengar? Okey, siapa sudi ambil dia punya resepi ni. Ready? Ambil lebih kurang 2 inci ni, 2 inci ni 2 inci. Lebih kurang 2 inci, ni pun lebih kurang 2 inci. Turmeric, kunyit. Itu satu. Kalau you nak masuk dalam freezer dulu pun boleh. Sebab apa? Nak suruh you sagat ataupun nak suruh you potong ricik-ricik bagi kecil. Lepas tu nombor 2, you ambil 1 inci ginger. Ginger tu apa? Halia. Dia kena always berkawan dengan sepupu dia. Tak boleh pergi mana, dia mesti berdua. Tetapi yang sebenarnya dia punya bodyguard dia apa nama? Bodyguard dia nama black pepper. So black pepper seperti biasa, kalau you ambil lebih kurang besar ni 2 inci,
you ambil lebih kurang saiz lada hitam tu lebih kurang mungkin setengah sudu lah, cukup setengah sudu teh contoh. Okey, siapkan ingredient ni. Lagi satu, you siapkan sikit kulit lemon. Kulit lemon yang kuning tu, kulit dia, the lemon peel they call it. Okay, you just ambil slice. Dan lemon tu sendiri, air dia pun kita nak perah ke dalamnya. Untuk menjadikan dia betul-betul cukup power, setengah orang masukkan cinnamon. Dan bila dah jadi macam ni, dia akan masuk cinnamon tu kayu manis. Okay, bubuh sesedap rasa lah kan. Dan of course you masuk, tak lupa saya kata apa tadi, 1 sachet sacha inci. Yang ni dia punya pembawa booster. Dah ada lada hitam, tapi orang dapati bila you masuk omega 3, dia absorb lagi laju. Ni nasib baiklah saya ada sacha inci kan. Tapi you yang ada honey, bila nak maniskan pakai honey, jangan pakai gula biasa. Of course you cannot. Okay, honey adalah terbaik. Tapi kalau honey nak masuk, biar air you dah mula sejuk sikit, ataupun dah orang kata apa, hilang dia punya menggelegak tu. Jangan masuk terus. Okay, baik, caranya senang je. You ambil semua tu, you orang kata potong halus-halus. Okey, potong. Lepas tu you ambil halia pun potong. Lepas tu limau pun potong-potong sikit. Lepas tu yang ni 3 dulu you masuk dalam air panas, rebus dia sampai mendidih lebih kurang. Air tu dah turun lebih kurang 1/4 daripada asal. Kata ni you boleh buat sampai 1.5 liter air. 1.5 liter air ni kalau you dah turun sikit, katakan sampai tinggal about 1 liter lah. Kalau dia mendidih pun dah cukup. Lepas tu baru you tabur lada hitam. Lepas tu nanti jangan masuk sacha inci oil lagi, okay? Ataupun honey jangan masuk lagi. Nanti bila you simpan 1.5 liter ni, you boleh simpan. Ataupun you nak masuk dalam peti ais pun boleh, no problem. Bila nak minum nanti, you masukkan apa saya kata tadi, honey, dan masuk sacha inci oil. Okey, so jangan lupa anda sekalian, saya ada promosi sacha inci oil. Saya tak malu cerita, yang ni memang susah nak dapat, sebab tu saya buat sendiri. Yang mana boleh dapat, you pergi cari kat kedai. Okey, senang. Yang ni semua ada kan kat pasar kan. Okey, apa pun berhati-hati bila you pergi kat luar sana, kena pakai mask ya, jangan terlalu aja nak keluar, cuma seminggu sekali cukup. Siapa tahu nombor nak communicate dengan saya, nanti you check, saya ada bagi nombor kat admin nanti. Setiap saya punya Facebook ataupun you follow lah I punya YouTube atau Instagram, mesti ada link dia, mesti saya tulis selalu, you jangan risau. Okay, kalau tak tahu you tanya, nanti adalah orang tolong jawab. Okay, insyaAllah nak tanya bagaimana, macam mana nak hilangkan lipoma. Kalau lipoma ni, takat lipoma tu asalnya daripada perkataan lipid. Lipid tu maksudnya lemak. Kalau lemak-lemak dia lipoma, oma tu maksudnya timbul-timbul, benjol-benjol. Kalau dia cuma benjol biasa, 1-2 inci pun tak apa, don't worry. Okay, cuma tak elok je lah kalau you nampak sampai naik 5-6 inci tu, so doktor potong lah. Itu pun kalau you complain. You tak complain, biar. Okay, alright, sacha inci nanti you tanya. Okay, is very good. This one is one of the best. Ini rezeki saya dapat tahun lepas, Tuhan bagi. Memang semua Tuhan nak bagi. Saya tak tahu apa pasal sacha inci. Asal daripada Peru, daripada Latin America Selatan tu. Okay, jadi bila orang dah tanam kat Cambodia, kat Sabah, ada kat Thailand pun dah mula tanam sekarang. Okay, insyaAllah. Before or after meal. Okey, yang ni before or after meal boleh, dua-dua boleh. Okey, cuma supaya you tak pening kepala, buat after lah, sebab dia kaitan dengan suka sikit ada bahan-bahan yang macam saya kata berminyak semua tadi kan. Sebab tu saya masukkan saya masukkan sacha inci oil kan. Sebab dia boleh menarik lebih cepat masuk ke dalam darah kita, curcumin tu. Untuk prostate bengkak boleh pakai sebab dia anti-inflammation. Very good. Ya. Tapi kena cek dulu prostat tu bengkak saja ke atau ada ketumbuhan yang lain pula nanti kan. Okey. Madu apa khasiat? Oh, nanti saya cerita. Madu dalam Quran pun ada kan. Itu makanan sugar tu jaga baik. Okey. Emily Yusniza Pony, how do I pronounce the word? Pony Haj.
Habibah, Kamarudin nak beli phone saya punya admin, okey, dia mesti sibuk hari ni sebab saya bagi promotion ni special, okey, untuk you all, okey. Cinnamon serbuk, cinnamon kayu dia pun boleh, batang dia pun boleh, no problem. Menopause boleh, mestilah boleh sebab mood kita kan, right. Zambin untuk urinary tract infection ke, UTI ke, UIT, okey. Dua-dua boleh, okey. Before after meal saya dah jawab tadi kan, after meal boleh yang terbaik, tapi kalau biasa-biasa sambil you tengok iPad you ke, you nak buat kerja you minum je kan. Cara beli tolong call saya punya admin, nanti dia akan UPM, bukan call, sorry, PM, okey, nanti call dia tak jawab, okey, PM ya Kamarudin please, okey, cukup. Apa dia UIT tu, mungkin saya tak berapa ingat kot. UTI kot. Okey. Saya dalam pantang sabar dulu, okey. Tapi kalau sehari sekali boleh, no problem. Untuk makan badan boleh. Sampai 2 kali pun orang biasa-biasa ataupun pregnant biasa boleh. Yang takut lebih pada 3 kali sehari. RX Crystal semua tu boleh, tak ada masalah, okey. Okey. Doktor selalu sarapan apa? Saya tak banyak. Air dengan garam. Pagi-pagi garam dulu, air. Lepas tu buah-buahan. 2 atau kalau ada lebih sikit 3 jenis. Tapi minimum 2 jenis. Lepas tu dengan saya punya air halia, air kunyit ni. Dan saya 1 sachet inci. Mesti saya masukkan. Of course saya tak lupa pada fiber up lah. Setiap pagi 1 fiber up. Kalau saya nampak badan saya tak berapa sihat, saya masuk Arextra lagi. Selalunya mainan kat situ je lah. So yang menjadi penyelamat saya, insyaAllah so far Allah SWT betul. Tapi kita usaha dengan fiber up is the main one. Tapi hari ni sebagai herba, terfokus kepada kunyit. Okay, cantik tau kunyit ni. Cuba tengok warna dia. Tapi ni tak berapa orange. Cukup dulu ya. Ada buah pinggang boleh minum tak? Ada buah pinggang, sakit buah pinggang kot. Okey, sakit buah pinggang boleh, tapi kalau buah pinggang jangan fokus kepada kunyit dulu, fokus kepada fiber up. Ini jawapan dia. Okey, ini jawapannya. Berapa kali sehari? 2 sachet. Kalau betul-betul yang nak reverse, 2 sachet 3 kali sehari. Ini yang dah stage 3 ke atas lah kan. Hilangkan angin dalam badan boleh, tapi kalau you ambil ni berangin, you kena berhenti. Setengah orang dia makan, dia lebih berangin, setengah orang dia kurang berangin. Itu bergantung pada you. Cukup dulu sakit tumit, lebih baik you campur dengan campur dengan yang semalam. Apa namanya? Halia. Okey. Dan bila you campur saya punya booster ni dengan sachet inchi oil, memang itulah jawapannya untuk sakit-sakit tulang, sakit-sakit tumit ni yang biasa-biasa ya. Alright, cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mereka yang sudi join saya pada hari ini, besok insyaAllah kita ketemu lagi dengan satu lagi makanan yang terbaik. InsyaAllah saya akan pilih nanti Aisyah, Azlin, Noraini, Johara, Sari, Haniza, Jamia. Sakit kulit memang antara terbaik ni. Orang India dia lumur terus. Jangan takut body you tak jadi kuning. Tapi kalau sampai kuning tu selang 3-4 hari buatlah sekali. Dah endometriosis boleh, yes, memang boleh sebab ada inflammation, yes. Tapi ada banyak lagi cerita endometriosis tu, kena tengok saya punya YouTube. Alright, guna teh hijau boleh, tak ada masalah. Okay, you pandai-pandai lah reka-reka sendiri. Dah kita jumpa lagi besok. Terima kasih bagi love, bagi sharing, bagi like. Tolong share sekarang please. Tekan love tu supaya kita nampak meriah. Bye. Jumpa lagi Faizal besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam. Seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, apa tu sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout.
dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE dan juga apa tu masalah-masalah mental pun saya akan cerita, dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnorindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.